Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-360. Babu karahatil madhi fil wajhi liman khifa alaihi mafsadatun min i'jabin wa nahwihi wa jawazuhu liman umina zalika fi haqqihi. Maksud dianya bab makruh ataupun dilarang daripada memberi pujian di hadapan orang yang dipuji, kerana ditakuti ini menjadi gangguan kepadanya. Bila kita puji dia, dia jadi tak stabil, seperti menimbulkan ujub. Amanah ujub, kebanggaan kepada dirinya sendiri. Oh, dia rasa dia hebat, dia sudah naik taraf selebriti, dia sudah naik taraf orang minat, jadi susah. Tetapi diharuskan memberi pujian kepada seorang yang tidak bersifat demikian ketika menerima pujian dari orang lain. Sekiranya orang ni kalau kita puji dia, dia tak bangga, dia tak jadi macam burung merak. Kenapa burung merak? Burung merak kena, kalau kita kokek dia, dia terbuka dia punya sayap, oh cantik. Ia panggil i'jab bin nafs, bangga diri. Jadi ada orang ni kalau orang puji dia, dia tak rasa apa-apa, jadi boleh kita puji dia. Islam menganjurkan umatnya bergaul di antara satu sama lain dalam semua keadaan dengan baik. Di antaranya ialah ketika bercakap, walaupun dengan tujuan untuk memberi pujian kepada seseorang. Oleh itu dilarang memberi pujian secara berlebih-lebihan sehingga menimbulkan perasaan riak kepada orang yang menerima pujian itu. Larang. Tanda nombor hadis yang bab ini, yang pertama nombor 1788 An Abi Musa radhiyallahu anhu qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin wa yutrihi fil midhah faqal, Nabi pun kata, ahlaktum au qata'tum zahrar rajul. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Ash'ari, tulis nama dia Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Ash'ari, nama dia Abdullah bin Qais. Kena ingatlah nama-nama sahabat ni, orang hebat ni. Katanya, Nabi mendengar seorang lelaki memberi pujian kepada seorang laki-laki lain dengan keadaan yang terlalu meninggi-tinggi. Oh, dia ni hebat, dia ni jet ataupun dia lambung naik tinggi sangat. Kata orang sekarang ni, pam tak? Dia pun kuat sangat. Bila Nabi dengar orang ni puji kuat, maka Nabi kita bersabda, ahlaktum, engkau telah merusakkan lelaki itu. Mana perasaan dia jadi rusak sebab dia jadi bangga diri. Ataupun Nabi kata qata'tum zahrar rajul, ataupun engkau telah mematahkan belakangnya. Mematahkan belakang dia artinya kita ni macam patah orang, mapuh orang ni. Pasal bila puji kuat sangat, dia pun jadi tak sedar, bangga sengih, habis meja dalam kedai punya bayar dia belakang. Ini orang hak jenis makan pun gini berat ni, bahaya ni. Masalah kita ni. Tengok pengajaran hadis, Islam melarang kita memberi pujian kepada seorang dengan keadaan yang melampau, kerana ditakuti boleh menimbulkan perasaan bangga diri kepada mereka. Boleh mana sedih. Yang kedua, Islam mengharuskan memberi pujian secara berhadapan kepada seseorang jika tidak merusakkan diri mereka dengan sifat keji dan sebagainya. Itu hadis yang pertama. Itu hadis yang pertama nak mengajar kepada kita tentang
larangan daripada kita puji orang berdepan. Kalau kita nak puji juga, jangan bagi dia dengar, puji kat belakang. Tapi jarang orang nak puji orang di belakang, dia puji depan dia sebab nak membodek dan sebagainya. Ada macam-macam lah sebab. Orang yang kena puji pula, Allahu Akbar, tersengih suka. Awak dah makan dah? Belum lagi. Dah nak makan apa? Bayar belakang dia. Tapi kalau tak puji dia, ITO pun tak saya bayar. Awak bayar sendirilah. Mana pandai-pandai makan dah. Hadis yang kedua, tanda hadis nombor 1789. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna rajulan zukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna 'alaihi rajulun khaira. فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا فلا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه على الله ولا يزكى على الله أحدا wala yuzakka 'ala Allahi ahadun. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Abu Bakrah. Abu Bakrah ni bukan Abu Bakar, Abu Bakar lain, Abu Bakrah. Tulis nama dia Nufai ibnul Haris. Nufai ibnu al-Haris. Nufai ibnul Haris. Bahawa ada seorang lelaki disebut-sebut namanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sebut nama fulan. Seorang lelaki lain pun memuji kepadanya dengan menyebut-nyebut akan kebaikannya. Jadi bila dengar nama orang ni, orang kata, "Oh, hebat dia ni. Oh, terbaik dia ni." Orang puji dia. Nabi kata apa? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waihak, celakamu ni." Itu bahasa doa, bukan doa suruh celaka mati lah. Waihak mana perkataan tak baik. Jangan, tak baik kamu ni. Qata'ta unuqa sahibika, engkau telah mematahkan leher saudara kamu. Mau patah tekak dia ni. Baginda mengulang-ulang perkataan itu beberapa kali. Nabi kita ulang beberapa kali larangan tersebut. Jangan buat. Ini boleh mengundang bahaya kepada kawan tu. Boleh mengundang bahaya kepada siapa? Kepada orang yang dipuji. In kana ahadukum madihan, tanda betul-betul pelajaran. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, jika ada di antara kamu semua yang hendak memuji pujian, mana kita mesti kena puji juga. Orang ni memang dia sangat baik. Kalau kita tak puji, kita rasa tak puas hati. Sebab dia baik, bukan kerana nak membodek, bukan kerana nak jack dia, bukan kerana nak apa ni, nak saja-saja nak bermuka-muka, tapi memang orang ni terpuji dan dia berhak untuk mendapat pujian. Nabi kata apa? Falyaqul, hendaklah dia berkata. Dia kata apa? Ahsibu kadza wa kadza. Jadi kalau itu bahasa Arab, bahasa kita Melayu kata, aku anggap dia begini-begini. Saya anggap orang ni orang baik. Saya kira orang ni orang saleh. Sebab dia selalu dekat masjid. Tangan dia selalu bagi derma kepada orang, sentiasa bagi derma. Mulut dia pula tak bercakap hal orang. Jadi kita kata ahsibu, saya kira orang ni orang baik. Tak pernah dia pukul orang, tak pernah dia perli orang, dia keji orang, tak ada. Dan kita kata apa? Wallahu hasibuhu. Begini, jika orang yang dipuji itu memang diketahui betul seperti yang dikatakan itu. Mana kalau kita tahu betul-betul orang ni sifat sedemikian, kita puji dia setakat tu je. Kita kata wallahu hasibuhullah, sedangkan yang berkuasa menghitung amalannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya puji dia berdasar kepada zahir dia. Ada orang yang masya-Allah tabarakallah zahirnya baik. Jelas dia punya kebaikan zahir dia tu. Tapi batin dia wallahu a'lam. Ada lagu tu manusia ni kan. Jadi kita puji dia setakat mana yang kita lihat. Kita kata ahsibu kadza wa kadza. Saya kira orang ni begini-begini. Itu sajalah.
wala yuzakka 'ala Allahi ahadun, tidaklah seorang itu dianggap bersih oleh Allah Taala kerana banyaknya pujian yang diperolehinya daripada orang ramai. Mana jangan kita puji bersihkan orang Allah Taala lebih daripada ilmu Allah Azza wa Jalla. Kita serah pada Allah Azza wa Jalla, jangan kita buat lebih-lebih daripada apa yang sepatutnya. Sebab apa? Sebab itu sangat bahaya, kerana dia akan mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, Islam melarang memuji-muji seorang dengan melampau, sedangkan perkara yang dikatakan itu belum jelas. Kadang-kadang tidak tepat dengan sifat sebenar orang yang dipuji itu. Contohnya, oleh kerana dia ni bos kita, dia dah jadi orang besar sekarang ni, kita puji dia. Oh, kalau dia bercakap agak mutiara kata keluar, mutiara kata, sedangkan dia bercakap tergagak-gagak, baca hadis letak bukan entah ke mana, contohnya lah, kan? Ataupun cakap tentang agama entah ke mana, tapi puji juga kita. Jangan. Yang kedua, seseorang tidak mungkin dapat menghitung amalan yang dilakukan oleh orang lain. Hanya Allah sahaja yang berhak menentukan segala-galanya, sama ada akan diberi pahala atau sebaliknya. Kita tak tahu, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Yang ketiga, sunat memberi pujian kepada seorang yang melakukan kebaikan dengan syarat tidak keterlaluan sehingga menimbulkan riak kepadanya. Contohnya, orang ni orang baik, dan kita pun nak menggalakkan orang lain buat macam dia juga. Nah, kita boleh kata pelajar ni nama apa? Kita kata nama Muhammad. Muhammad ni pelajar terbaik, tak pernah ponting, dia punya keputusan peperiksaan mumtaz, dia tak pernah usik orang. Jadi kita puji dia untuk asal supaya orang lain juga tengok dia. Kita kata pak cik ni orang baik sebab selalu datang ke masjid, mari masjid duduk sah awal, tidak duduk tunggu tiang di belakang, bukan buat sah di tepi dinding. Kita kata itu dia panggil pujian supaya orang tiru dia. Ataupun orang kaya, kita kata Masya Allah, si fulan ahli koprak itu sentiasa terlekat dengan masjid. Masjid kita ni dia telah beri derma 100,000, 200,000. Jadi kita puji kerana apa? Nak suruh orang lain ikut. Itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau puji benda tak buat semata-mata nak membodek, semata-mata nak jack orang ni, maka itu yang dilarang, yang diharam. Hadis yang ketiga dalam bab kita ni, tulis nombor hadis tu 1790. Wa an Hammam ibn al-Haris anil Miqdad radhiyallahu anhu anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman radhiyallahu anhu fa'amada al-Miqdad fajasa ala rukbatayhi faja'ala yahsu fi wajhi al-khasba faqala lahu Utsman ma sya'nuk faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihimut turab, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Hammam ibn al-Haris, daripada al-Miqdad. Miqdad ni seorang sahabat, al-Miqdad ibn al-Aswad, orang yang hebat, salah seorang daripada ahli syura dalam peperangan Badar. Miqdad kata apa? Ada seorang laki-laki yang sedang memuji Utsman. Orang ni duk puji, duk pung Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Lalu Miqdad menuju ke tempat orang tadi. Kemudian ia berteleku di atas dua lututnya. Dia duduk atas lutut, dia ambil pasir dan melontar laki-laki itu dengan sesuatu. Dia ambil pasir, dia tabur ke muka kawan tu sehingga mengenai muka dia. Warna backing gini. Sayyidina Utsman pun berkata kepada Miqdad, ma sya'nuk, mengapa engkau berbuat demikian? Kenapa ni ya Miqdad ambil pasir bagi muka orang ni? Al-Miqdad pun menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melihat orang yang suka memuji-muji, dia ni suka memuji orang dia ni, kerja dia duk memuji orangnya, maka lemparkanlah tanah ke muka mereka itu. Kita kalau tengok orang ni jenis bermuka-muka, mari duduk mengampu, duduk memuji orang, ambil tanah buf atas muka dia. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Pengajaran hadis,
perbuatan memuji-muji seorang dengan cara berlebih-lebihan ini adalah dilarang oleh Islam, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada seorang supaya melontarkan sesuatu kepada orang yang berbuat demikian. Yang kedua, Islam menggalakkan setiap umatnya bercakap benar dalam semua perkara, sama ada perkara tersebut melibatkan dirinya ataupun orang lain. Jadi 3 hadis yang kita baca ini semuanya menjelaskan kepada kita larangan puji orang. Tulis kat tepi kitab tu. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Afatul madhi fil madh. Sebab apa orang suka puji orang ni dilarang? Sebab qad yakzib, ada kalanya dia cakap bohong. Orang tu tak layak pun dipuji, tapi dia puji kuat-kuat, terutama sekali di hadapan pemimpin-pemimpin. Pemimpin ni buat jahat, tapi kita duk puji dia kuat-kuat. Dialah bapak. Nah, bapak, macam-macam bapak ada pemimpin ni. Bapak pembangunan lah, bapak pemodenan lah. Allahu Akbar. Ada setengah penceramah kata kepala bapak, ya tak ada. Macam berani mana nak puji orang. Nah, jadi tak berani nak buat. Dia puji kuat, maka dia bohong. Ataupun qad yurai, ataupun dia bermuka-muka dengan orang yang dipuji itu sebab nak boleh sesuatu. Lebih-lebih lagi kata Ghazali, in kana fasiqan aw zaliman, kalau orang yang dipuji itu fasik ataupun orang zalim. Jadi ini sini. Maka larangan tersebut sebab apa? Sebab dia akan boleh merusakkan orang itu, merusakkan orang yang, kalau orang baik jadi rusak hati dia. Kalau memang orang tak baik, dia jadi sombong, dia lagi kuat dia. Baik. Tengok kepada hadis ni panjang. Fa hadhil ahaditsu fin nahi. Tengok terjemahan teruslah. Maksud kata-kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dia kata apa? Bukan maksud hadis tu. Tulis maksud kata-kata Imam Nawawi. Penterjemahan itu tulis maksud hadis. Hadis-hadis di atas, fa hadhil ahaditsu fin nahi, menunjukkan larangan memberi pujian. 3 hadis tadi larangan beri pujian. Tetapi ada pula hadis-hadis yang banyak jumlahnya lagi sahih yang menerangkan boleh memberi pujian kepada seorang. Ada juga hadis membenarkan kita puji orang. Bila para ulama berkata, cara mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan perkara di atas, ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan. Di antaranya, tulis, letak nombor situ. Siapakah orang yang boleh kita puji? Yang pertama, jika orang yang dipuji itu memiliki keimanan yang kuat. Kalau kita puji dia pun, dia tak kembar hidung kata orang. Tidak kata jadi bangga, sombong dengan sebab pujian. Tapi kita kena tahulah macam mana kita nak nilai orang. Tak tahu kita. Yang kedua, dan orang itu bersifat dengan sifat-sifat terpuji. Memang sifat yang kita nak kata ni ada pada dia, bukan kata bermuka-muka ada, rekaan-rekaan kita saja tidak. Yang ketiga, jiwanya pula terdidik dengan perkara-perkara yang baik. Jiwanya pula telah terdidik. Mana orang ni orang tak makan pun lah kata orang. Tak makan jet, tak makan. Yang ke berapa? 4. Mempunyai ilmu pengetahuan yang sempurna sehingga tidak ditakuti timbulnya fitnah kepada dirinya setelah mendapat pujian tersebut. Yang kelima, hatinya tidak mudah berubah dan berbuat sesuatu yang merusakkan. Maka kepada orang yang begini bolehlah diberi pujian. Tapi kita nak tahu macam mana kita nak tahu orang itu sifat lagu ni? Bahaya. Orang yang bersifat sedemikian maka hukumnya tidak haram dan tidak makruh. Tidak haram dan tidak makruh. Tetapi jika ditakuti berlakunya perkara-perkara tersebut di atas, maka hukum memberi pujian ini adalah makruh. Lebih-lebih lagi memuji secara di hadapan
dengan orang yang dipuji. Untuk menentukan perkara di atas, maka ada beberapa hadis yang berselisihan tujuannya disebut di sini. Di antara hadis yang menunjukkan harus memberi pujian ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar cerita ni, kalau boleh tulis di kitab. Suatu hari Nabi kita duduk ramai-ramai, Sayyidina Abu Bakar ada, Umar ada, orang lain pun ada. Nabi tanya, man asbaha minkum sa'iman? Hey, siapa di kalangan kamu yang berpuasa? Abu Bakar kata, ana. Man tabi'a minkum janazah? Siapa di kalangan kamu yang ikut jenazah, mana pergi semaya mayat? Qala Abu Bakar, ana. Nabi tanya, man adal yawma maridan? Siapa dia hari ni pergi ziarah orang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Wa zakar asya, dan banyak lagi benda Nabi sebut. Jawablah ke Abu Bakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab bagi hadis, inna majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidak ada orang yang terkumpul padanya sifat macam saya sebut tadi kecuali dia ni masuk syurga. Kecuali masuk syurga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata, arju an takuna minhum, aku harap engkau termasuk di kalangan orang itu. Puji tak puji ayat ni? Nabi kita puji tak? Puji. Tapi memang Sayyidina Abu Bakar terpuji. Apa yang dia buat tadi betul, dia buat sungguh, dia bukan bermuka-muka. Dan dia pun orang yang bersifat dengan sifat apa? Sifat dengan penuh keyakinan. Sayyidina Abu Bakar bukannya orang mudah riak. Nah, iaitu aku berharap engkau termasuk di kalangan golongan orang itu, iaitu orang yang dijemput masuk dari semua macam pintu syurga. Dalam hadis lain pula, Nabi kita larang daripada pakai baju labuh, jubah ke, kain sarung ke, seluar labuh lebih daripada buku lali. Siapa dia tarik kain dia, seluar dia bawah pada buku lali, ma asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Siapa dia pakai lebih pada dua buku lali, maka itu pakaian neraka. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun bagi tahu, ya Rasulullah, kain saya ni tak sama, setengah ni labuh, setengah ni singkat. Macam mana ni? Dia bimbang, takut dia termasuk di kalangan ahli neraka. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yasna' zalika khuyala. Nabi kata Abu Bakar, engkau bukan golongan orang itu, orang yang sombong, iaitulah bukan golongan orang yang sengaja melabuhkan kain kerana menunjuk-nunjuk. Munda bukan lagu tu. Jadi ini Nabi kita puji Abu Bakar. Dan Nabi kita pernah dia puji Sayyidina Umar. Dia kata apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mara'aka asyaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Dia kata, ya Umar, tidaklah syaitan itu melihat engkau menempuh jalan, melainkan dia akan melalui jalan yang lain dari jalan kau lalui. Kalau Umar lalu kau ni, syaitan kau nak kau lain. Maknanya hebat tak hebat Sayyidina Umar? Hebat. Hadis ni puji ke tak puji? Puji. Tanda di situ. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa boleh kita puji dengan syarat-syarat yang telah kita sebut tadi. Orang itu memang orang yang terpuji. Hadis yang menerangkan boleh memberi pujian ini sangat banyak, dan telah aku sebut sebahagian dari petikannya dalam kitab Al-Azkar. Jadi Al-Azkar ni siapa dia? Dia sendirilah, kitab Imam Nawawi sendiri. Dia tulis kitab Al-Azkar. InsyaAllah suatu hari nanti kita akan baca kitab Al-Azkar Imam Nawawi ini di mana? Di sini, di masjid kita ini, insyaAllah. Al-Azkar belum baca lagi. Zaman Allahyarham ayah dah dulu baca dah. Jadi zaman kita ni belum lagi. InsyaAllah kita akan baca kitab Al-Azkar. Baiklah, para pelajar sekalian, sekarang ni kita sudah belajar, kita sudah lihat kepada kedudukan bahayanya. Apa dia bahaya? Bahayanya sifat memuji-muji orang. Pasal itulah Nabi kita bimbang, takut orang tu rusak. Kalau kita puji orang dalam keadaan dia sedang beribadat, nanti merusakkan ibadat dia. Itu satu benda yang cukup berbahaya. Kata di
ba'dus salaf, sebahagian daripada ulama-ulama salafus salih, kalau dipuji, dengan ni anak-anak semua, kalau ada orang mari puji kita, macam mana kita nak buat? Ambil pasir campak atas muka dia? Ambil pasir sebagaimana Miqdad, kata di para ulama, Miqdad itu bukanlah setiap kali orang puji ambil pasir tabur atas muka lah. Mana cara yang dibuat oleh Miqdad itu dia faham secara harfinya begitu, maka dia pun tabur pasir atas muka orang itu. Jadi patutnya Nabi kita larang. Maknanya kalau nampak orang memuji kuat ni ambil pasir atas muka tu, artinya perbuatan itu tidak baik. Jadi kalau ada orang puji kita jangan ambil pasir pada banyak pun kita larang dia, jangan buat macam ni, tak baik, saya ni bukan orang baik pun. Habis, apa yang patut kita buat? Tulis. Kalau ada orang puji kita kena kata macam ni. Tulis belakang. Dalam kitab Perisai Muslim ada ni. Balik buka kitab Perisai Muslim ada. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khaira mimma yazunnun. Boleh tulis ke tak ni? Sekali lagi. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Sekali lagi kata, Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Jadi kalau orang puji kita kata Allahumma ghfirli ma la ya'lamun, ya Allah maaflah kepada aku apa yang mereka tak tahu. Saya sebenarnya tak baik, tapi mereka puji kata baik. Ampunkanlah dosa aku ya Allah, sebab mereka tak tahu dosa apa yang kita. Wala tu'akhizni bima yaqulun, dan janganlah jadikan dosa ke atas saya dengan sebab apa yang mereka kata. Waj'alni khairan mimma yazunnun, dan jadilah saya ni orang yang lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Comel tak comel? Di mana nak dapat ni? Nak dapat ni berdoa ni kat mana nak ambil? Dalam kitab Perisai Muslim, insya-Allah. Jadi tamaklah dia memuji-muji, jangan terlalu melampau sangat. Siapa dia melampau sangat pujian, maka dia akan merosakkan kawan dia sendiri, maka ini suatu perbuatan yang sangat berbahaya. Kita pergi kepada bab yang ke-361. Tengok bab yang seterusnya, bab yang ke-361, babu karahatil khuruji min baladin waqa'a fiha al-waba'u firaran minhu wa karahatil qudumi alaih. Boleh tulis? Babu karahatil khuruji min baladin waqa'a fiha al-waba'u firaran minhu wa karahatil qudumi alaih. Bab larangan ataupun makruh keluar dari negeri yang dihinggapi wabak penyakit. Jadi negeri ni, kita duduk dalam satu negeri, tiba-tiba tempat kita duduk tu apa jadi? Tempat kita duduk tu ada diserang oleh wabak penyakit, taun ke apa benda. Untuk melarikan diri daripada penyakit, jangan lari. Dan makruh memasuki mana negeri yang dilanda wabak penyakit yang berbahaya. Jadi kalau kita tahu, kita duduk negeri Kelantan, tiba-tiba orang bagi tahu jangan pergi negeri Thailand tu, negeri belah kita siapa? Negeri lain yang penting, Terengganu, sebab ada wabak, maka jangan pergi.
Artinya kalau kita duduk dalam negeri ini jangan keluar, kalau kita dalam negeri itu ada wabak jangan pergi. Itu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-Nya yang beriman agar berusaha dan berikhtiar mencari kehidupan yang lebih baik dari masa ke semasa. Hal ini termasuklah menjaga kesehatan tubuh badan dari terkena penyakit-penyakit yang berbahaya seperti penyakit taun, AIDS, denggi dan lain-lain. Kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati kata penyakit yang ditanggung oleh seseorang. Al-wiqayatu khairum minal ilaj, kata di para ulama, mencegah lebih baik daripada mengubati. Qala Allah Ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila sampai ajal. Mana kalau tempoh maut sudah ada, kita lari pun kena juga, mati juga kita. Dan sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh, kita takut mati, kita buat tembok yang kukuh masuk dalam tu, kunci pintu, mati juga kita, tak ada makan. Orang terlupa nak buka pintu, nak kata apa? Mati di mana-mana. Dan satu lagi ayat, wa qala ta'ala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, surah Al-Baqarah 195. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Jadi ayat ni kata kita bakhil kopi, tak mau bagi derma sebab takut miskin, tapi yang sebenarnya tak derma tu, takut nak pergi berjuang, itulah matinya, mati yang sebenarnya. Hadis dalam bab ini hanya satu hadis saja, tanda hadis 1791. Letak nombor. Hadis nombor berapa? 1791. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam hatta iza kana bi Sargha laqiyahu umara'ul ajnad Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa ashabuh fa akhbaruhu anna al-waba'a qad waqa'a bisyam ila akhir al-hadis. Tengok terjemahan. Terus kepada terjemahan, sebab kita nak ringkas. Hadis ni muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar pergi ke negeri Syam. Bila dia pergi ni, dia pergi mengikut dalam setengah riwayat kata dia nak pergi buka Baitul Maqdis. Sehingga ia sampai ke satu tempat nama dia Sar Ka tu huruf sampai ke Sarak. Patutnya jangan sambung Sarak, Sin Raga saja. Di sana dia telah dijemput oleh pegawai tertinggi tentera. Dia jumpa dengan ketua-ketua tentera yang telah dihantar ke kawasan-kawasan. Dia panggil Umara'u al-Ajnad, ketua-ketua turus tentera. Iaitulah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, tanda apa? Pelajar-pelajar nama ketua tentera ni, dan sahabat-sahabat dia. Siapa? Khalid ibn al-Walid, Yazid bin Abi Sufyan, Syarahbil bin Hasanah, Amru bin al-As. Mereka memberitahu kepadanya, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, bahawa di Syam ketika itu berlaku wabak taun, kolera. Taun ni orang panggil kolera. Bila Sayyidina Umar lagu ni dengar, maka dia telah mengarahkan Abdullah bin Abbas. Kata di Ibnu Abbas, Sayyidina Umar berkata kepadaku, Ibnu Abbas, ud'u lil muhajirin al-awwalin, pergi panggil, jemput kemari orang-orang dari golongan muhajirin yang pertama berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi panggil muhajirin, orang yang pertama berpindah ke Madinah. Kata Ibnu Abbas, aku pun mengundang mereka. Lalu Sayyidina Umar meminta
mereka bermesyuarat dan memberitahu bahawa negeri Syam sekarang sedang berhadapan dengan wabak penyakit taun. Mereka dalam mesyuarat itu berselisih pendapat. Sebahagian mereka berkata, Khalifah Amir Mukminin, engkau hendaklah keluar untuk melaksanakan suatu tugas dan kami tidak bersetuju memberi kebenaran kepada engkau untuk balik semula. Kita kan nak balik, nak pergi mati syahid ni, kenapa nak balik ya? Pergi je lah. Satu kumpulan. Mari pula kumpulan lain pula kata apa? Sebahagian dari mereka pula berkata, ya Amir Mukminin, bersama-sama tuan ramai di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kalau mati pok ni rugi kita, dan kami tidak bersetuju engkau hendak menjadi mangsa kepada wabak penyakit. Kita tak setuju nak teruskan perjalanan, kita balik dulu, habis wabak kita mari pula. Sesah. Sayyidina Umar pun berkata, irtafi'u anni, sekarang juga aku akan keluar dari tempatku ini. Tak apa, kamu pergi dulu, keluar dulu daripada tempat ni. Dia terjemah lagu tu. Umar kata, sekarang kamu keluar daripada sini. Kemudian dia kata, panggil kemari golongan Ansar pula, orang-orang Madinah pula mari. Jadi mari pula puak Ansar. Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Ansar. Mereka juga menempuh hal seperti mana yang berlaku pada kaum Muhajirin, berselisih pendapat. Ada kata masuk, ada kata balik. Sayyidina Umar kata, pergi panggil pula, pergi panggil masyakhati Quraisy min muhajiratil fath. Ibn Abbas, pergi panggil orang-orang tua, syekh-syekh daripada Quraisy, dari golongan orang-orang yang berhijrah setelah Mekah dibebaskan. Ini kumpulan yang ketiga. Mana kumpulan yang pertama, orang yang mula-mula hijrah. Kumpulan yang kedua, golongan Ansar. Kumpulan yang ketiga, orang hijrah selepas Al-Fath. Pergi panggil orang ni. Ini dipanggil susunan kedudukan para sahabat. Ibnu Abbas kata, aku memanggil mereka. Kemudian ada dua orang yang tidak menyalahi pendapatnya hendak kembali. Mereka berkata, kita berpendapat supaya engkau balik saja dengan semua orang dan janganlah mendedahkan mereka pada penyakit. Balik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun berseru kepada orang ramai. Umar kata apa? Inni musbihun ala zahrin fa asbihu alaih. Sesungguhnya aku akan berpagi-pagi menaiki kenderaan untuk kembali ke Madinah. Oleh itu kamu semua bersiap sedia, hendaklah juga berpagi-pagi berangkat balik semula. Bila Sayyidina Umar istihad nak balik ke Madinah, berkata Abu Ubaidah Ibn Jarrah, berkata, Abu Ubaidah kata apa? Afirarun min qadarillah ya Amirul Mukminin, adakah engkau mau balik lari daripada takdir Allah? Macam Abu Ubaidah bantah, macam tak setuju balik. Sayyidina Umar kata, ya Abu Ubaidah, lau ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah. Dia kata, alangkah baiknya jika orang lain yang mengeluarkan percakapan seperti ini. Ketua tentera cakap lagu ni, susah hati aku. Sayyidina Umar berasa tidak senang dengan tidak berasa senang jika Abu Ubaidah tidak menyokong pendapatnya tadi, nak kembali semula. Kata Sayyidina Umar, kita memang lari dari takdir Allah untuk menuju pada takdir Allah pula. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kemudian Sayyidina Umar buat bandingan. Andai kata engkau mempunyai seekor unta, lalu ia turun ke satu negeri, satu gaung lembah, di kanan kirinya ada kawasan yang berupa lembah, ada lembah yang subur dan satu lagi kurang kering kontang. Tidakkah jika unta itu terdorong untuk meragut rumput di lembah yang subur, maka ia pun berbuat demikian dengan takdir Allah. Sebaliknya jika ia diternak di lembah yang kering, adakah ia juga dengan kehendak Allah? Jawabnya itu pun dengan takdir Allah. Ibnu Abbas berkata, tengok, selepas dia mesyuarat semua ni, selepas itu datanglah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman kata apa? Tetapi ia tidak ada ketika ini kerana ada urusan di luar. Waktu mesyuarat tu Abdurrahman bin Auf tak ada. Abdurrahman kata, apa yang kamu duk sibuk ni? Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaram minhu. Sekiranya kamu semua mengetahui atau mendengar ada wabak penyakit taun di sebuah negeri, maka janganlah kamu semua datang masuk ke negeri itu. Tetapi jika wabak ini melanda di sebuah negeri sedang kamu semua berada di situ, maka janganlah kamu semua keluar dari negeri itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lalu mengucap syukur pada Allah Ta'ala, dan beliau terus kembali ke Madinah. Hadis ini hadis diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis yang kedua dalam bab ini 1792, wa an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha, muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, jika kamu semua mendengar merebaknya penyakit taun di sebuah negeri, maka janganlah kamu semua datang ke situ. Tetapi apabila ia melanda di sebuah negeri yang kamu sedang berada, maka janganlah engkau semua keluar dari negeri tersebut. Riwayat ini oleh Bukhari dan Muslim. Baik, tengok pengajaran hadis. Pengajaran hadis apa yang ada? Pengajaran hadis, sunat bagi seorang ketua atau pemerintah bermusyawarah serta berbincang dengan orang bawahan dia dan rakyat untuk menyelesaikan suatu masalah, lebih-lebih lagi jika itu yang membahayakan orang ramai. Jadi kalau benda yang bahaya, kita ketua jangan duduk sombong kata, saya bos, ikut saya lah nak buat apa pun. Lah, kita kena bertimbang rasa, sebab kalau mati ramai yang mati tu. Jadi kita kena perlahan-perlahan, jangan duduk sombong. Yang kedua, makruh bagi seorang memasuki sebuah tempat atau negeri yang sedang dilanda penyakit taun. Sebaliknya pula, makruh bagi orang yang berada di negeri yang dilanda penyakit taun keluar dari negeri itu ke tempat lain. Yang ketiga, Islam menggalakkan seseorang berikhtiar dan berusaha mencari kebaikan dan menolak dari terjatuh kepada perkara-perkara buruk. Kemudian hendaklah kita bertawakal pada Allah. Jadi kita usaha, lepas kita tawakal. Yang keempat, penyakit taun adalah penyakit yang sangat berbahaya. Oleh itu hendaklah kita berusaha menjauhkan diri dari orang yang dihinggapi oleh penyakit yang tersebut. Yang kelima, ini dia panggil husnus siasah, cerdiknya pemerintahan, siasah Sayyidina Umar. Sebab apa? Dia telah bermesyuarat dengan orang yang paling afdal, kemudian dia ikut kedudukan orang. Dan yang keenam, hadis ini juga nak menolak pahaman Al-Qadariyatul Mu'tazilah yang mengatakan bahawa manusia ni dia buat ikut dia ya, tak ada takdir apa-apa, tidak ada hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan ini perbuatan yang tidak baik. Habislah kita, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab yang ke-362, babut taghlizi fi tahrimis sihri, bab larangan keras mengamalkan ilmu sihir di dalam jalsah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.